لا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ali Ghadafi selaku imam dan khatib kita pada hari ini, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Ingin saya balungkan program surau. Yang pertama, korban. Masih ada lagi kekosongan. InsyaAllah siapa yang ingin berkorban sila berhubung dengan pihak pentadbiran. Kita kemungkinan kami akan tutup pada hari Isnin ni, adalah hari terakhir untuk kita membuat penempahan. Jadi setakat ini hari surau dah ada 14 ekor. Jadi sekiranya tuan-tuan yang berhajat berhubunglah pihak kami dengan segera. Yang kedua, kita telah mulakan balik untuk makan sebelum salat Jumaat. Dulu ada makan, lepas tu berhenti sekejap. Alhamdulillah pihak surau telah menyediakan balik. Jadi saya mengajak tuan-tuan yang ingin berinfak sama-sama memberi juadah pada yang datang salat Jumaat, bolehlah masukkan ke tabung yang kami sediakan. Kita sama-sama sedikit, insyaAllah sekadar mampu, insyaAllah kita akan cuba buat setiap Jumaat lah. Dan minta kerjasama menjaga kebersihan lah. Apabila lepas makan tu pastikan lantai tu tak ada nasi yang jatuh, air yang tumpah, insyaAllah untuk memudahkan rakan-rakan kita untuk bersalat di kawasan tu. Sekian, terima kasih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.
لا إله إلا الله. الحمد لله القائل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan setiap apa yang Allah perintahkan pada kita dan meninggalkan setiap apa yang Allah larang. Mudah-mudahan dengan ketakwaan itu kita memperoleh kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khutbah hari ini bertajuk ibadah kurban, simbol ketaatan kepada Allah. Ibadah kurban yang disebut sebagai udhiyah ialah penyembelihan haiwan ternakan, adalah untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia dilakukan bermula pada 10 Zulhijjah hingga sebelum masuk matahari pada 13 Zulhijjah. Ibadah kurban berperanan sebagai platform bagi seseorang untuk menzahirkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Ia juga merupakan sebahagian daripada syiar Islam dan sebagai tanda ketakwaan hati dan kehambaan orang-orang yang beriman kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Hajj ayat 32 yang baru kita bacakan tadi pada permulaan khutbah yang bermaksud lebih kurang, demikianlah ajaran Allah, dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka dialah orang yang bertakwa. Kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan dari sifat-sifat takwa hati seorang mukmin. Keutamaan ibadah kurban adalah berdasarkan beberapa hadis, antaranya daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila adamiyun min amalin yauman nahr ahabba ila Allah min ihraqid dam." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan menumpahkan darah, yakni menyembelih binatang kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Difahami daripada hadis ini bahawa amalan menginfakkan harta untuk melaksanakan ibadah kurban adalah satu amalan yang sangat baik.
binatang yang lebih binatang maksudnya lebih kurang, sesiapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaatinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Muslimin yang berbahagia, sebagaimana dimaklumkan, penyembelihan binatang korban ini hanya datang setahun sekali. Oleh itu, jika kita berkemampuan, janganlah lepaskan peluang keemasan ini demi mengharapkan ganjaran dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semarakkan syiar Islam ini selagi hayat di kandung badan. Marilah kita jadikan Idul Adha tahun ini jauh lebih meriah dengan menginfakkan harta yang dianugerahkan kepada kita. Amalan berkorban dapat mengekalkan ingatan kita kepada sejarah tiga manusia, yaitu Nabi Ibrahim AS sebagai seorang ayah, Siti Hajar sebagai seorang ibu, dan Nabi Ismail AS sebagai seorang anak. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, yakni Nabi Ismail. Begitulah Allah memberi pahala sebagai balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan disebabkan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar pahala sahaja, tetapi Allah telah melepaskan dari kesusahan dan kedukaan dengan dikurniakan dzibhin azim, yakni seekor binatang sembelihan yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saffat ayat 105 hingga 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad saddaqtar ru'ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wa fadainahu bidzibhin azim. Sadaqallahul azim. Maksudnya lebih kurang, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata, dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Kepatuhan Nabi Ibrahim AS untuk menyembelih satu-satunya putranya itu memaparkan kekuatan iman dan keteguhan mental Nabi Ibrahim AS yang sangat kental. Pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim AS ini hendaklah kita terapkan dalam semua tindak tanduk individu ke arah membina ummah yang berwibawa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah korban turut membawa elemen kesatuan ummah, bermula dari unsur perkongsian binatang sembelihan dengan pembahagian tertentu, bergotong royong melaksanakan ibadah korban, lalu mengagihkannya kepada fakir dan juga miskin, saudara mara, sahabat handai, dan jiran tetangga. Ini semua melahirkan sikap kebersamaan dan cakna, persaudaraan yang merapat, erat, kukuh dan prihatin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim. Maksudnya lebih kurang, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Oleh itu,
Setiap individu itu hendaklah sedia untuk berkorban, mempertingkatkan kualiti dirinya, organisasinya, masyarakat dan negaranya dengan mengutamakan kepentingan umum berbanding kepentingan peribadi. Berkorban dunianya untuk agama Islam dan umatnya. Tanpa adanya pengorbanan, janganlah diharapkan datangnya kejayaan dan kebahagiaan hidup. Mengorbankan amarahnya, lidah dan perbuatannya untuk menyelamatkan diri dari terjebak dengan fitnah dan perbalahan. Mengorbankan masa lapang untuk membaca Al-Quran, menuntut ilmu-ilmu Islam dan melakukan amal-amal yang saleh. Saudara-saudaraku kaum muslimin sekalian, bagi mengakhiri khutbah hari ini, marilah kita menghayati saranan berikut. Pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa amalan penyembelihan binatang kurban adalah syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, umat Islam yang rela menginfakkan harta untuk menyertai ibadah kurban membuktikan simbol kepatuhan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, umat Islam hendaklah menjadikan falsafah dan inti ibadah kurban sebagai pendorong kepada kesatuan ummah untuk negara yang lebih sejahtera dan aman makmur. Dan terakhir, umat Islam hendaklah sentiasa berkorban untuk menyelamatkan dirinya dan diri orang lain dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab api neraka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Maksudnya lebih kurang, dan apa sahaja yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah juga sebaik-baik pemberi rezeki. Sabah ayat 39. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah bersama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan juga maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الهاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الهاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الهاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين
والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهم لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui perbadanan wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba' wal bala' wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.